Hujung tahun ini, 5 juta pelancong dijangka melawat Malaysia, satu angka yang agak rendah berbanding sebelum COVID-19 melanda negara. Namun situasi ini dijangka berubah tahun depan dan Sabah merupakan antara negeri yang paling banyak menyumbang jumlah kedatangan pelancong. Pastinya aspek keselamatan menjadi faktor utama. Namun benarkah kehadiran pasukan keselamatan di timur Sabah memberi isyarat negatif kepada pelancong? Sarifah Mustafa Al-Bakri dan jurukamera Mazen Seman ada butirannya. Sabah terkenal dengan kecantikan flora dan faunanya. Malah ia menjadi destinasi utama bagi mereka yang sukakan laut, karangan dan terumbu karang. Atau lebih tepat di Pulau Mabul dan Sipadan dekat Semporna, Timur Sabah. Airnya yang biru bagaikan melambai-lambai pelancong yang sukakan aktiviti air seperti snorkeling dan menyelam atau scuba diving atau menikmati pemandangan sambil bergambar. Namun dalam tragedi yang berlaku pada 3 Mac jam 6.30 petang, 6 anggota polis telah terkorban dalam serangan hendap oleh penceroboh bersenjata di Kampung Srijaya, Simunul, Semporna. 6 penceroboh turut terbunuh dalam situasi tersebut. Tragedi berdarah Mac 2013 itu sedikit sebanyak memberi kesan kepada sektor pelancongan di sini. Sejak tahun tersebut, S-Zone di bawah Eskom diwujudkan. Ia bagi melindungi 10 daerah meliputi keluasan 1,733.7 km iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Semenjak kejadian itu, kawasan perairan di sini dikawal ketat anggota keselamatan. Bukan sahaja kerana kedaulatan negara, malah untuk kepentingan pelancong dalam dan luar negara. Dan setahun selepas kejadian itu, pada 2014, satu kes penculikan 2 wanita dilaporkan di Singamata Reef Resort, satu kawasan tumpuan ramai. Sebelum itu, 2 insiden penculikan berlaku di Pulau Mabul dan Pom-Pom. Dan tentunya, perkara tersebut boleh menimbulkan ketakutan dan kegusaran pekerja dan pemilik Singamata Reef Resort. Setiap kejadian ada hikmahnya. Resort ini tidak dihindari. Malah, pelancong berminat untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Sejarah menjadi punca pendapatan. Ini kerana mereka yakin dengan tahap keselamatan di pantai Timur Sabah. Dia ada juga sebab sekarang ni memang Google semua ada kan, dapat cari juga. But after they come, actually they nampak ada sometimes kami ada marine ataupun polis datang check kan. So actually they feel selamat juga. So nothing to worry lah actually. Selain Singamata, satu lagi resort atas air, Lato-Lato Moon Resort, juga berpendapat bahawa pelancong kini lebih bijak. Mereka memahami risiko menginap di kawasan perairan berhampiran Filipina. Dalam masa sama, yakin dengan tahap keselamatan yang disediakan pihak berkuasa Malaysia. Okeylah, dorang sebab mereka pun faham sebab sekitar laut ni perlu ada dari segi pengamanan. Lagi-lagi dia dekat dengan Filipina. Cara kami beri keyakinan kepada pelanggan kami di Lato-Lato Moon Resort ni, sebab sepanjang Lato-Lato Moon Resort ni buka dah 8 tahun, tiada sebarang ancaman dari segi kes pecah masuk ataupun kes culik-menculik, mencuri. Setakat ni alhamdulillah semua terkawal dengan selamat. Dan bagi pelancong tempatan, keramahan penduduk Sabah menghilangkan rasa takut mereka dengan kisah buruk yang pernah terjadi. Saya dari Port Dickson. Yes, West Malaysia, East Malaysia, still Malaysia. Bila you datang ke negeri orang, the most important thing is for you to feel welcome. So orang dekat sini memang ramah, dia orang sangat welcoming. And in safety wise, ya sangat saya rasa selamat lah. So kita pergi island kan, kita travel untuk pergi snorkeling and all. Saya boleh tengok kapal TLDM and then anggota diorang semua distationkan di tempat untuk menjaga keselamatan turis kita lah. Perkara itu diakui 2 pelancong dari Britain yang mahu mengulangi percutian ke Sabah lagi setelah berada 2 minggu
di negeri Bawah Bayu. People are lovely, so friendly, so helpful. I think it's good for us because we're naturally friendly. So we find that when we smile at people and we try and say pagi or good morning. Very safe, much safer than London. Bagi Komander Eskom, Datuk Hamzah Ahmad, pelancong terasa dilindungi jika tahap keselamatan di kawasan pelancongan ditingkatkan. Ia merangkumi laut, udara dan darat, sekaligus mengurangkan ruang untuk pihak tertentu menceroboh. Ia seperti satu tanggungjawab tuan rumah memberi jaminan keselamatan kepada tetamu yang datang dari jauh. Atau tempat-tempat yang menjadi tumpuan pelancong menjadi kita punya target utamalah untuk kita tingkatkan kawalan. Ini termasuk kawalan di laut, di udara dan juga di kawasan daratan. Ekoran daripada susulan daripada tuntutan, isu tuntutan yang telah ditimbulkan oleh pihak yang telah membuat tuntutan. Jadi pihak Eskom kita telah memperketatkan kita punya kawalan di kawasan Pantai Timur Sabah, di mana kita memberi tumpuan-tumpuan yang khusus ke beberapa tempat yang so-called sebagai tempat-tempat yang mudah dan juga tempat-tempat yang kemungkinan boleh berlaku satu tindakan yang tak diingini. Kita dah bagi tumpuan kawasan-kawasan tersebut, dan selain daripada tumpuan di kawasan laut, kita juga memberi tumpuan kawalan kita di kawasan darat dan juga termasuk kawalan-kawalan ataupun kita punya pemantauan di udara. Kita memberi tumpuan khas khusus kepada isu-isu ini. Antara langkah yang diambil pihak berkuasa di Semporna ialah dengan menempatkan pos gabungan Polis Diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM Komtak Mataking. Dan dari pos ini ke Pulau Tawi-Tawi, Filipina, hanya 5 batu nautika atau 8 km. Jika cuaca baik, pulau itu boleh dilihat dengan pandangan mata kasar. Berdekatan dengan pos ini terdapat sebuah resort, Mataking Reef Dive Resort, yang mempunyai lebih 90 pekerja. Dianggarkan 80 pelancong tempatan dan 15 pelancong asing menginap di situ setiap hari, dan lebih kurang 30 bot pelancong melakukan perjalanan day trip setiap hari. Mungkin ada yang beranggapan jumlah itu rendah sehingga memerlukan perlindungan khas. Namun setiap nyawa adalah berharga, dan ini juga melibatkan kedaulatan negara. Di sebalik air yang biru dan tenang, jangan disangka tiada penyangak sedang memerhati untuk membolosi sempadan negara. Beralih ke kawasan kampung air, bagi ketua kampung di kawasan yang terjejas ketika pencerobohan pada 2013, iaitu di Kampung Simunul, peranan penduduk kampung adalah sangat penting. Pada ketika itu, penceroboh menggunakan laluan yang ada untuk melarikan diri selepas melepaskan tembakan dan membunuh anggota polis. Jalan tikus memudahkan mereka keluar masuk ke kawasan itu, ditambah dengan bantuan penduduk yang memang tinggal di atas sampan atau bot. Malah nama Simunul itu hampir sama dengan sebuah bandar di Tawi-Tawi di Filipina. Kebanyakan penduduk kampung air di sini berasal dari sana. Selepas kejadian itu, rumah yang menjadi lokasi tragedi telah dipisahkan dari jambatan yang menghubungkan sesebuah rumah di sekelilingnya, dan penduduk kampung bebas menjalankan kehidupan seharian mereka. Dan dengan bantuan penduduk kampung, saki-baki penceroboh dan pengikutnya juga dapat dihapuskan. Hubungan baik antara rukun tetangga dan pasukan keselamatan antara penyumbang utama. Karena orang bilang kejadian waktu-waktu di Simunul itu satu menjadi sejarah bagi pihak kami, menjadikan kenangan hingga abadi, dan di situ kesadaran orang kampung bagaimana cara kita untuk menyelamatkan kampung. Kita terpaksa orang bilang silaturahim dikuatkan, dieratkan, dan di situ juga kita lebih tahu orang-orang kampung. Sekiranya ada nampak yang benda yang tidak baik, tolong maklumkan ketua kampung dan JKK. Dan bagi ketua kampung Bangau-Bangau, penduduk sedar penempatan mereka yang berhampiran dengan negara jiran memberi risiko tinggi. Setiap kali mendengar kabar angin akan ada penyusupan dari seberang, mereka segera
melaporkan pada pihak berkuasa dan apabila ada anggota Eskom meronda, mengurangkan kebimbangan mereka. Untuk mengekalkan keselamatan. Saya rasa memang sangat perlu. Sebab apatah lagi macam kita berseberangan dengan Filipina, negara jiran kita. Bila saja kadang-kadang kita dengar ura-ura ada mau batuk lah apa semua, memang selalu kedengaran. Jadi bagi saya agak selamat lah. Rasa selamat lah kalau ada kehadiran Eskom di sini. Bagi peniaga dari Pakistan, dia merasakan kawasan yang pernah panas ini selamat untuk dia menjalan perniagaan dari rumah ke rumah. Berani ya jalan sampai ujung? Ya, boleh. Berani? Tidak kacau-kacau apa-apa di sini itu. Bagus juga tempat itu. Selamatlah. Selamatlah. Nama kampung Simunul dan Bangau-Bangau mungkin asing bagi mereka yang tidak mengetahui sejarah 2013. Namun, jangan kita leka sampai sejarah berulang. Yang Kelabu pernah menjadi hitam pada 2013 hingga mengorbankan nyawa anggota keselamatan dan menggaguh-gugat keamanan. Dan kini sedikit demi sedikit ia kembali menjadi kelabu. Namun kita jangan lupa ia mungkin akan menjadi hitam jika tidak ditangani. Dan inilah peranan Eskom yang sebenar. Tugasan menjaga pantai Tibur Sabah ini bukan bermusim atau mengikut waktu. Penceroboh akan terus mencuba apabila kita terleka. Hasil laut juga harus dilindungi dari nelayan luar yang rakus mengaut keuntungan. Periuk nasib nelayan tempatan juga harus dilindungi. Ketika yang lain sedang enak dibuai mimpi, pasukan keselamatan bersengkang mata bagi memastikan semuanya selamat. Terima kasih Tuan. Tugas menjaga kawasan khas ini bukan pada waktu-waktu tertentu saja tetapi 24 jam kerana musuh tidak pernah tidur. Justru anggota keselamatan harus berada 100 langkah di hadapan bagi menjaga kedaulatan negara. Satu jasa yang perlu dihargai. Boleh Tuan Boleh. Keberadaan pasukan khas ini amat penting di Timur Sabah. Ketika ini, ia sedang dijaga oleh wali khas, iaitu Eskom. Sepanjang 9 tahun, tiada lagi pertumpahan darah berlaku di Timur Sabah. Namun, itu tidak bermakna pihak tertentu berdiam diri. Tidak dapat menggunakan cara ini, hilah lain digunakan. Pelbagai tuntutan telah dibuat negara jiran selepas pencerobohan 2013 sehinggakan kes tersebut dibicarakan di Mahkamah Antarabangsa. Justru tugas Eskom ini perlu diperkasa bagi memastikan kestabilan dan kesejahteraan negara. Moga Malaysia terus dilindungi Yang Maha Esa dari anasir tidak baik. Laporan Serifah Mustafa Al-Bakri dan juru kamera Mazan Seman dari Sempurna, Sabah.